Okey, kepada dearies, peminat-peminat siri Dear Yaya, video yang lepas aku dah mengulas tentang closure, iaitu siri finale untuk Dear Yaya di series. Okey, tetapi Faria Iskandar, penulis ini, dia nak elaboratekan lagi pengalaman membaca dan juga bertemu dengan watak-watak Jihan, Hazman, Khairy dan juga Suria ini. Terhasillah Alus Mitai kerana cinta mereka semanis gula-gula kapas. Okay, so far aku boleh katakan yang Alus Mitai ini dia macam epilog kepada satu siri yang dah sukses, satu siri yang dah orang suka, dah orang sayang dengan watak-watak dia, follow daripada bertahun-tahun. Jadi yang merindukan watak-watak dalam Dear Yaya, dia akan sangat appreciate apabila dia membaca Alus Mitai ini. Okay, nanti aku akan beritahu kenapa. Siapa yang tak pernah baca Dear Yaya, aku akan cerita sikit sinopsis tentang buku ini. Okay, ini adalah kisah tentang dua orang ini. Yang perempuannya bernama Suria. Dia adalah seorang gadis yang biasa. Okay, ada rupa, okay, cute juga. Dia ada berpasangan dengan seorang lelaki bernama Khairy yang super Mr. Perfect 10. Okay, dia sangat kaya, dia paling handsome, dia paling pandai, dia lah yang memang paling caring, dia adalah super friend. Jadi segala-gala benda yang terbaik semuanya adalah Khairy lah. Dream guy untuk semua awet. Okay, daripada situ kita mengikuti dua watak ini daripada mereka belajar, kemudian graduate dan kemudian dapat kerja. Di sinilah konflik bermula apabila Khairy ditawarkan untuk bekerja di US. Jadi mulalah hubungan jarak jauh di antara Suria dan juga Khairy. Timbulnya rasa insecure apabila kau ada lelaki yang super perfect berada jauh daripada kau, yang ramai orang minat. So apatah lagi apabila Suria ni pergi ke reunion sekolah dan kemudian dia bertemu dengan Adam yang dulu pernah sukakan dia, dan kemudian Adam cuba nak mendapatkan Suria semula. Jadi mulalah konflik-konflik yang memecahkan hubungan mereka itulah. Okay, basically sebenarnya dua buku ni dia ada kaitan, okay, sebab ada percanggahan timeline sikit. Aku akan beritahu nanti macam mana cara yang bagus untuk nak membaca dua-dua buku ini. Okay, jadi apa yang bestnya tentang Alus Mitai ni? Kepada orang yang dah pernah baca Closure, di mana dalam buku Closure ini watak Suria dan Khairy dia masih lagi belum dapat closure, okey? Dia belum lagi terjelaskan apa yang jadi di antara mereka. Jadi buku Alus Mitai ini menjawab apa yang berlaku sebenarnya, konflik antara Khairy dan juga Suria. Oh, macam tu rupanya. Macam tu lah, okey? Dan juga kepada gadis-gadis, dalam buku ini watak Khairy adalah sangat perfect 10. Jadi aku dapat bayangkan orang gadis-gadis yang baca buku ni dia akan macam bestnya kalau pak aku macam ni. Bestnya. Akan sangat membayangkan orang yang korang suka, okey? Dan tu korang akan bayangkan dia semacam Khairy, sebab memang Khairy ni sangat perfect lah, okay? Dan kepada peminat siri Dear Yaya sendiri yang korang dah follow bertahun-tahun sejak zaman diorang sekolah, diorang belajar di universiti, dalam buku Alus Mitai ini dia ada babak reunion tau, di mana dia bertemu balik dengan kawan-kawan sekolah dia. Kalau dalam buku Closure ini kita dapat berkenalan dengan watak-watak Hazman, Khairy, Suria dan juga Jihan ketika mereka dah dewasa, okay? Tetapi dalam buku Alus Mitai ini kita dapat bertemu balik dengan Jija, Sofian, Adam, Mar dan ramailah, okey. Jadi semua kawan-kawan daripada maktab MRSM, jadi dia akan berkumpul balik. Kawan-kawan watak-watak di sebalik tabir ni, jadi akan muncul balik di dalam buku Alus Mitai ini, dan korang akan rasa macam best gila. Rupanya dia dah ada anak. Rupanya dia bertunang dengan itu. Rupanya yang ini dah kerja macam ni. Sangat meriah lah, aku boleh bayangkan. Dan seperti aku katakan, cerita ini adalah sangat heart and soul, okey. Dan dia merupakan, bagi aku lah, pendapat aku, dia adalah epilog kepada siri Dear Yaya. Jadi kepada orang yang dah habis baca Dear Yaya series, korang baca buku ini, korang akan dapat wrap up cerita itu, apa kesudahan watak-watak ini dengan sangat nice. Korang akan rasa macam ini adalah kenangan di mana korang dulu baca Dear Yaya waktu korang sekolah. Jadi bila korang baca ini, dia macam membesar bersama-sama dengan pembaca lah. So itu adalah benda yang aku rasa terbaik dalam buku Alus Mitai ini. Okay, sekarang ni apa yang tak bestnya tentang Alus Mitai? Surprisingly, benda yang best tentang Alus Mitai adalah benda yang tak best juga tentang Alus Mitai. Faham tak? Okay, kepada yang dah baca Closure, okay, Alus Mitai ini dia akan rasa macam a bit redundant sikit. Sebab buku ini kita dah tahu dah, Suria dan Khairy ada konflik. Khairy pun dia ada bagi tahu tentang satu isu konflik yang melanda keluarga dia. Jadi apabila konflik itu diulang semula dalam Alus Mitai, jadi dia macam dah tak surprise lah. Okay, dia akan rasa macam alah, kan, kita dah tahu dah the whole konflik itu dalam buku ini, okey. Cuma buku ini dia cuma memberikan sebab kenapa konflik itu berlaku dan bagaimana konflik itu diselesaikan. Tetapi surprise tentang konflik tu kita dah macam dah tahu dah sebenarnya. Okey, dia ada trik sikit kalau korang nak baca dua buku ini, kalau korang belum baca lah. Baca dulu Alus Mitai, okey.
Kemudian baca bab 1, 2, 3 sampai bab 12. Bila dah sampai bab 13, korang tanda dulu. Kemudian korang ambil closure, baca sampai habis. Okey, dah baca closure sampai habis, korang buka balik bab 13 ini dan kemudian korang baca sampai habis. Dan korang akan dapat the full cerita mengikut timeline yang tersusun kemas. Okey. Dan yang kedua adalah Kyrie. Seperti aku katakan, Kyrie adalah sangat Mr. Perfect 10. Kalau perempuan baca, korang akan terbayang-bayangkan power korang lah, pasangan korang. Tetapi untuk perfect dia punya suite dia tu macam, oh my sunshine, my bonita, my David. Lelaki yang baca buku ni dia akan rasa macam dan satu lagi aku tak tahu kenapa watak-watak lelaki dekat dalam buku ni dia mesti semuanya handsome. Aku tak tahulah, memang masa dekat MRSM tu dipilih dia mengikut rupa ke, aku tak tahu kenapa. Sebab every man yang muncul kat dalam buku ni semuanya handsome. Zahab sangat handsome. Hazman yang dikatakan muka macam Tom Cruise. Kyrie of course lah, lelaki Melayu terakhir. Sofian pun doktor yang handsome. Datang Adam, walaupun dia gelap-gelap tapi dia nampak jantan, handsome juga. Oh my god. Ada ke orang yang muka bulat, rambut serebek macam aku kan? Satu lagi babak yang best adalah babak reunion, betul? Sebab ada banyak watak muncul. Tetapi itu juga boleh menjadi yang tak best kepada pembaca baru. Sebab watak-watak ini dia muncul tiba-tiba yang macam kita tak tahu backstory diorang ni apa hubungan diorang. Jadi dia seolah-olah macam pembaca kena tahu sendiri. Aku dapat bayangkan orang yang memang baca dia dia akan sangat macam, wah ini watak Jija ni, watak Sheena ni. Tapi kalau macam aku macam, nada lagi, banyak watak kau ni. Lambakan watak yang kita tak kenal adalah buku yang sangat heart and soul. Ini bagi aku adalah buku epilog. Ini adalah buku wrap up kepada siri Dear Yayah. Jadi kalau nak baca buku ini sebagai dia saja, sebagai tunggal kepada satu, aku akan rasakan buku ini dia macam tak berapa banyak konflik lah. Dia tak ada banyak konflik yang mendalam, dia tak ada konflik yang betul-betul serius. Dia memang kita menjiwai watak Surya dan juga Kyrie. Kita just melihat ke dalam hidup dia, seolah-olah macam kita tengah tengok vlog kan. Orang macam, jom tengok aku belajar, jom tengok aku sekarang ni dengan pak aku tengah keluar. Tapi ada jugalah babak-babak yang menyentuh perasaan. Masa Jihan hantar email kepada Surya, nampak sangat tulus, rasa macam friendship yang sangat best. Itulah. Jadi kalau nak menilai daripada buku ini sahaja, bagi aku biasa sangat je konflik dia. Tapi kalau nak menilai daripada orang yang dah baca Dear Yayah, ini adalah sangat perfect untuk wrap up the whole series. Jadi itulah pendapat aku tentang Alus Mitai, dan juga Closure. Seperti aku katakan, buku ini dia jarang ada dekat kedai buku. Ini korang boleh dapatkan di Popular, tetapi yang ini tak dijual dekat kedai-kedai buku lagi. Jadi korang boleh dapatkan dekat Shopee, boleh pergi ke DY Creative Network. Boleh tengok dekat link dekat bawah. Jadi mungkin juga ada yang berminat nak tahu tentang zaman diorang masa diorang sekolah-sekolah, macam nak catch up dari buku pertama, juga korang boleh tengok daripada link ini. Jadi korang boleh collect the whole series. Pada peminat-peminat Dear Yayah, Dearest semua, ini adalah sangat collectible item. Korang kena dapatkan, korang kena simpan. Dalam buku ini sendiri, aku sangat suka dalam Closure ini ada surat-surat yang bagi aku sangat nice. Ada surat-surat daripada Sofian, surat-surat daripada Kyrie, surat-surat daripada Jihan. Sama juga dalam ni ada surat daripada Hazman. Dia sangat personal tau. Jadi sebab itulah aku rasa memang dua buku ini diciptakan khas untuk Dear Yayah fans. Kalau Dear Yayah pernah menyerikan hidup korang, grab this. Jadi itulah pendapat aku tentang buku Alus Mitai. Kalau korang nak tahu pendapat aku tentang Closure, boleh tengok ke dalam video aku yang sebelum ini. Jadi hopefully korang akan terus support buku-buku ini. Dan juga Dearest dan juga Dear Yayah fans, teruskan menonton video-video aku yang seterusnya.